Kita akan terus juga membawakan satu wawancara berkenaan dengan Hari Kesedaran Autisma Sedunia yang sebenarnya diraikan pada 2 April ya. Jadi Hari Autisma Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai dengan hak individu autisma dan juga menumpukan perhatian kepada penerimaan, penyokongan dan juga penghargaan jasa mereka kepada komuniti. Ya. Untuk lebih jelas lagi, kita mengetahui dengan wawancara yang kita bawakan pada hari ini, kita sudah pun bersama narasumber kita yang sudah pun berada di studio, Yang Mulia Puan Nur Ain binti Awang Ali, iaitu selaku Pegawai Jururawat Pusat Perkembangan Kanak-Kanak. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menaikkan ibadah puasa. Terima kasih, selamat berpuasa juga. Alhamdulillah. Baik, Puan Nur Ain ataupun kami panggil Misi. Boleh. Boleh, ha? Boleh. Kita akan membicarakan mengenai Hari Autisma Sedunia, tapi sebelum itu mungkin kita boleh mengetahui apa antara lain aktiviti Pusat Perkembangan Kanak-Kanak sempena dengan Hari Autisma Sedunia ni. Pusat Perkembangan Kanak-Kanak ni kalau ada juga yang faham CDC ya. Child Development Center ya. Mungkin apa antara lain aktiviti menyemarakkan Hari Autisma Sedunia? Terima kasih. Sempena Hari Kesedaran Autisma Sedunia tahun ini, jadi Pusat Perkembangan Kanak-Kanak ada mengalung-alungkan orang ramai untuk berkongsi doa dan harapan bagi mereka yang mengalami autisma di laman Instagram kami, iaitu @cdcbrunei. Jadinya sempena mengambil keberkatan di bulan Ramadan ini juga, kami mengalung-alungkan orang ramai untuk membacakan doa-doa tersebut serta mengaminkannya. Mudah-mudahan doa kita ni itu dimakbulkan. Amin. Itu antara aktiviti daripada Pusat Perkembangan Kanak-Kanak ya sempena Hari Kesedaran Autisma pada tahun ini. Jadi kita ni saya cakap tadi autisma, autism samalah tu sebenarnya. Tapi ada yang masih belum memahami. Mungkin boleh dijelaskan mengenai dengan apa sebenarnya autisma ini. Ya. So, autisma adalah sejenis masalah perkembangan neuro yang dapat dilihat melalui 2 perkara utama. Iaitu yang pertama adalah masalah komunikasi dan interaksi yang berterusan. Yang kedua, corak kelakuan, minat dan aktiviti yang terhad serta berulang-ulang. Jadi kondisi autisma ni adalah kondisi sepanjang hayat yang tiada penawar ataupun ubat. Jadi ini antara lain yang perlu kita ni faham. Ianya merupakan sejenis masalah perkembangan neuro. Maksudnya kalau neuro ni sesuatu yang ada hubung kaitnya dengan saraf lah tu jual tu yang menyebabkan mereka ni kadang-kadang mempunyai kelainan dari segi karakter ataupun karenah boleh mood swing. Macam-macam dia punya stages barangkali ya Cuan ya. Dan mungkin juga kita ingin mengetahui apakah sebenarnya kadar kelaziman autisma ini. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, seorang dari 100 orang kanak-kanak didiagnos dengan autisma. Di Brunei Darussalam, mengikut rekod Pusat Perkembangan Kanak-Kanak dalam 10 tahun kebelakangan ini ada dalam 147 orang kanak-kanak telah didiagnos dengan autisma setiap tahun. Jumlah ini adalah secara purata sahaja diambil, tapi tren menunjukkan ada peningkatan masa tahun lepas. Dalam tahun 2022 ada seramai 290 orang kanak-kanak telah didiagnos dengan autisma, dan lelaki adalah 4 kali lebih cenderung untuk mengalami autisma berbanding dengan perempuan. Jadi adakah ini merupakan kadar yang agak membimbangkan gitu? Kalau kita lihat ada peningkatan itu? Ya, ada 2. Jadi kalau ia meningkat itu artinya kesedaran orang ramai itu pun meningkat. Jadi bila orang ramai tahu kan ada kesedaran tentang tanda-tanda autisma, jadi mereka ni akan melaporkan pada pakar perubatan ataupun pegawai perubatan di klinik masing-masing. Sebab itu Pusat Perkembangan Kanak-Kanak ada menerima rujukan ini daripada klinik-klinik untuk penilaian ataupun pemeriksaan lanjut. Yang saya kata tadi ada 2. Jadi yang satunya ia memang agak membimbangkan sebabnya kanak-kanak autisma itu semakin ramai. Sebab kita ni sains secara saintifik sendiri pun tidak tahu apa penyebab autisma itu.
Sebenarnya Jadi, sikit lagi kan bertanya apa penyebabnya, tetapi sudah ada jawab. Anda valid usulnya soalan itu. Dijawab Ya. sudah. Dijawab Jawab sudah. sudah. Tapi itulah ya, bukan hanya kita ni khawatirkan ketika dorang ni kanak-kanak selaku pengidap sindrom autisma, tetapi apabila mereka dewasa, macam mana sebenarnya kita ni kan mengurus, kerana saya faham autisma ni ada stagesnya tadi, ada peringkat-peringkatnya. Dalam hal ini, macam mana tadi kan tahu dan ataupun macam mana autisma itu didiagnose sebenarnya? Okay. Sebelum kanak-kanak ini dirujuk ke pusat perkembangan kanak-kanak, jadi di Tadahan masing-masing ada klinik kesihatan ibu dan anak kan toh. Jadi kanak-kanak yang umur daripada baby sampai ke 5 tahun itu diorang ada menjalani pemeriksaan penilaian perkembangan milestone namanya. Jadi setiap umur itu ada milestone itu yang diorang capai. Bila dalam sekiranya umur mencapai 2 tahun itu lingkungan 2 tahun, pegawai perubatan di klinik kesihatan ibu dan anak itu ada melihat ada kelambatan dalam kanak-kanak ni punya milestone tu ina mencapai lah sekiranya macam belum bercakap ke, ia belum berjalan ke macam itu. Jadi membimbangkan. Daripada sana kena rujuk ke pusat perkembangan kanak-kanak untuk pemeriksaan lanjut. Jadi bila di pusat perkembangan kanak-kanak, jika sekiranya ahli profesional kami mendapati ada sesuatu macam ada tanda-tanda autisme, akan dibuat penilaian lagi oleh multidisciplinary team di pusat perkembangan kanak-kanak. Jadi professionalsnya yang membuat penilaian itu terdiri daripada doktor, psikologis, jurupulih cara kerja dan juga jurupulih pertuturan. Jadinya semasa penilaian itu dibuat, kanak-kanak itu kami bawa bermain. Di dalam sesi itu kami bawa bermain, kami lihat macam mana ia interact sama kami, sama ada ia siok sendiri ataupun ia ada macam sharing the enjoyment itu. Kalau sekiranya macam ada ciri-ciri autisme itu, jadi kami jalankan lagi ada ia punya tools, ada standard guideline yang kami pakai. Jadinya yang di pusat perkembangan kanak-kanak untuk menilai, untuk mengesahkan jua seorang kanak-kanak itu mengalami autism, kami menggunakan childhood autism rating scale, satu lagi penilaian IQ, autistic Diagnostic Observational Schedules iaitu ADOS, dan senarai semak daripada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Jadi cara ini digunakan seluruh dunia secara amnya, termasuklah juga di Brunei Darussalam di pusat perkembangan kanak-kanak. Jadinya kami berdasarkan tools yang tadi itu untuk mengesahkan seorang kanak-kanak itu ada mengalami autisme. Jadi banyak juga pihak-pihak yang terlibat ya untuk mengenal pasti anak-anak ketani misal kata mempunyai perkembangan-perkembangan tidak lazim dengan anak-anak yang lain. Dan juga mungkin daripada banyak pihak yang terlibat sama mengetahui daripada tanda-tanda anak-anak yang yang mempunyai autisme ini. Jadi tanda-tandanya tu ada banyak. Yang sering kami lihat itu kurang kontak mata, eye contactnya itu kurang. Bila macam tadi bercakap ia mengelak, tidak mau melihat. Okay. Yang kedua, interaksi sosialnya yang terhad. Jika kita dipanggil namanya, ia menduli, ia buat-buat macam dengar saja. Yang ketiga, ia susah bergaul dengan kanak-kanak lain. Ia lebih suka menyendiri. Maksudnya macam ia punya own world lah, dunianya sendiri saja. Lagi satu, ia lemah dalam berkomunikasi. Jadi ia tidak tahu macam mana untuk meluahkan kata-katanya tu. Macam sekiranya ia mau sesuatu, ia menarik tangan saja. Bila ia menarik tangan, ia menunjukkan apa yang ia mau. Jadi bila kita ni dah faham, sebab ia ada lemah dalam komunikasi, bila kita ni dah faham, jadi kanak-kanak autisme ni ia mudah mengamuk sebab kita ni dah faham apa yang akan dimauinya. Okay? Jadinya satu lagi, mereka ni suka mengulang perkataan yang baru didengarnya.
macam ia baru dengar sesuatu perkataan itu kan, jadi ia diulanginya, balik-balik diulanginya lah. Katalah macamnya rampai pagi, so diulanginya dalam jeda waktu yang singkat ke ataupun dalam macam mana orang Seringkali menyebut atu seringkali macam ada bila ia rasa autisme, ia akan mengulangi perkataan itu bila masa ia merasa suka. Dalam macam dia happy lah ia akan menggunakan jua perkataan itu. Kalau ia macam indah rasa selesa pun ia akan menggunakan jua perkataan itu. Macam mana tangkapan orang ramai? Ada yang mengatakan katanya kalau anak-anak autisme ini ia indah pandai menyebut nama bapa, mama. Adakah itu benar? Iya. Ia kadang-kadang yang paling soalan yang kami tanya awal-awal bila kanak-kanak ini diri ke arah pusat perkembangan kanak-kanak, yang kami tanya paling awal, ia pandai panggil mama, ia pandai panggil bapa. Jadi bila ia pandai panggil, itu artinya ia ada satu respon. Kalau ia tidak tahu siapa mamanya, siapa bapanya, itu sudah macam warning lah. Macam tanda-tanda amaran lah. Kenapa? Kalau kanak-kanak normal, ia akan tahu siapa mamanya kan, ia akan tahu siapa bapanya. Kalau kita ni bagian ni arah bapa, so ia terus arah bapanya. Macam tu. Kadang-kadang ia tidak tahu, ia tahu siapa orang itu, tapi ia tidak tahu macam mana apa akan dipanggil, atau siapa, macam itu. Itu dari segi tutur kata. Bagaimana dengan tingkah laku? Mungkinkah juga terlihat perbezaan, umpamanya kalau tadinya suka mengulang-ulang perkataan yang ia suka. Ada saya baca juga anak autisme ini antara lain mempunyai ciri-ciri ataupun simptomnya suka mengetuk-ngetuk ataupun kadang-kadang itulah ia dengan dunianya sendiri kan, dia suka mengulang perbuatan. Apa artinya kita ni balik-balik itu saja yang dibuatnya balik-balik. Jadi seperti macam kita ni panggil itu sensory. Jadi ia ia suka membuat perkara itu balik-balik. Jadi sekiranya macamnya tingkah laku itu ia kadang-kadang ia attach arah objek yang ganjil lah, macam sekiranya ia suka berus gigi, dibawanya ke sana kemari dengan berus gigi itu. Tapi tidak jadi mainnya, dibawanya saja. Ataupun dia suka ceramin, tin kosong ataupun bekas minuman. Jadi attachment tu satu benda. Macam dia tertarik benar-benarkan benda. Anak saya cuma tu pulang tu, tapi inilah saya mengatakan. Sebab tu tadi perlu pandai membezakan. Ia tertarik pada satu benda, jadi benda itu mesti ada semasa saya akan tidur. Benda tu dia pegang lah. Macam bantal borak. Contohnya lah tu kan ya, tapi ini benda-benda. Selain daripada bantal, tuala, remote kontrol. Remote control. Anda tahulah, mungkin Anda tahulah seorang-seorang punya karakter. Mungkin itu cita-citanya nanti kemudian menjadi electrician ataupun. Jadi selain itu, ingin kita mengetahui selepas anak-anak ini didiagnose, apa yang perlu indung bapa buat ataupun apa yang terjadi selepas itu? Setelah kanak-kanak didiagnose dengan autisme, jadi kajian mendapati intervensi awal itu berkesan. Intervensi awal ini maksudnya kanak-kanak ini akan menjalani terapi dan pemulihan dengan pelbagai profesional, termasuk jurupulih cara kerja, psikologis dan jurupulih pertuturan. Jadi tugas ahli profesional ini adalah untuk mengembangkan kanak-kanak ini punya kemahiran seperti diorang punya attention, perhatian atau perkembangan motor, tingkah laku dan komunikasi. Jadi bila anak tersebut sudah menjangkau umur untuk sekolah, pemulihan itu, intervensi itu memang berterusan. Apabila lagi ia sekolah, memang payahlah, memang satu cabaran untuk bersekolah untuk kanak-kanak yang autism ini, bukannya mudah. Jadi kerajaan kita ni alhamdulillah ada menyediakan sekolah-sekolah kerajaan dan juga beberapa sekolah swasta yang ada guru-guru khas untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas seperti autisme. Selain itu juga di Brunei Darussalam ada juga pusat-pusat pemulihan swasta
yang ada menawarkan intervensi. Dan pusat-pusat macam mana ini makin berkembang katanya, makin banyak di Brunei, khusus untuk kanak-kanak autisma inilah, seperti Smarter, Novelty, Learning Ladders. Jadi di sana bis diorang pusat-pusat intervensi ini mengajar kanak-kanak autisma ni macam mana untuk menangani bis diorang punya masalah sensori, masalah macam behavior, ada yang mudah mengamuk kan, tantrum itu. Jadi pusat-pusat ini yang pusat-pusat intervensi ini pun mengajar juga selain daripada pusat perkembangan kanak-kanak. Jadi maksudnya di acara tu tumpuannya tu anak atu kah ataupun termasuk ibu bapa dan penjaga? Termasuk ibu bapa dan penjaga. Sebabnya ibu bapa dan penjaga ni 24 jam bersama kanak-kanak itu kan. Kalau macam kami jururawat, bila ia berada di klinik saja. Ahli profesional pun bila ada di klinik sahaja. Sama juga dengan cigu-cigu dan ahli-ahli yang para terapi yang mengajar kanak-kanak ini. Jadi apa yang diajarkan arah kanak-kanak autisma ni semasa intervensi itu akan diajar kepada ibu bapa juga untuk diteruskan di rumah. Jadi itu dia. Dan juga kalau tadi saya bercakap dengan jenis terapi dan juga intervensi ini. Bagaimana cara-cara ibu bapa boleh menyokong perkembangan anak-anak mereka yang mempunyai autisma ini? Ada banyak cara untuk ibu bapa menyokong kanak-kanak autisma ini punya perkembangan dan pemulihan. Salah satunya adalah mencari maklumat, sentiasa membaca, mencari maklumat tentang autisma. Jadi maklumat ini dapat diperolehi daripada laman-laman web yang dipercayai ya. Ada beberapa group support group yang tersedia dan dapat diakses online oleh ibu bapa secara percuma. Antaranya adalah WHO Caregiver Skills Training. Jadi WHO ini ada memberikan training yang percuma untuk ibu bapa secara online. WHO ada mengajar dan membimbing ibu bapa macam mana cara-cara untuk menangani masalah-masalah yang ada dengan kanak-kanak autisma, sekiranya macam ia punya behavior, ia punya tantrum. Jadi WHO ada mengajar secara berperingkat skill macam mana untuk menangani masalah-masalah tersebut. Sama juga macam kalau macam segi makanan, kanak-kanak autisma ini memilih makan. Jadi kalau sekiranya ibu bapa akan mengenalkan makanan yang lain, di WHO Caregiver Skills Training ini ada membagi tips macam mana untuk mengenalkan makanan yang lain atau arah kanak-kanak ni. Okey, itu WHO. Jadi Malaysia ada punya juga Genius Kurnia namanya, dan juga Early Autism Project Malaysia. Jenis kurnia dan juga Early Autism Project Malaysia ni dapat diakses melalui YouTube dan Instagram. Jadi bis dorang ni pun juga ada menunjukkan beberapa video klip pendek lah untuk ibu bapa, diajarkan kepada ibu bapa yang lain. Kira macam sharing lah tu, sharing maklumat, macam tips daripada ibu bapa ke ibu bapa yang lain lah pasal autisma ni. Australia pun ada juga raisingchildren.net.au. Yang ini laman sesawang yang ada menyediakan banyak video dan rencana secara percuma mengenai dengan keibubapaan. Macam itu. Macam diorang membagi tahulah tips macam mana peranan ibu bapa arah kanak-kanak yang ada autisme ataupun kanak-kanak yang normal. Jadi peranan ibu bapa tu yang diorang ajarkanlah di dalam website ini ya. Jadi yang mengetahui dan memahami autisme itu sangat penting. Sebabnya tanpa kita ni mengetahuinya dan memahaminya, ibu bapa dan ahli keluarga ni susah untuk melakukan terapi untuk pemulihan, mengembangkan diorang punya skill. Sebabnya kanak-kanak autisme ni bis diorang ni ada strength, kekuatan, skill yang unik yang kita ni dah tahu. Seperti cenderung kepada melukis, memasak, ada yang jadi barista,
Macam itu. Baik, sebenarnya banyak lagi soalan yang kita ni ajukan, namun kita hanya ada lebih kurang 7 minit untuk bersama dalam segmen ini. Dalam pada tua kita ni melihat juga melalui channel YouTube ataupun melalui IG dan seumpamanya media sosial, ada keluarga-keluarga yang mempunyai anak autismania mengungsikan keadaan kehidupan mereka bersama menangani anak autisma ni. Kadang-kadang Banara cabaran besar itu adalah kepada ibu bapa dan penjaga kerana mereka mesti memahami lain individu tahap autismanya itu pun berlainan perangai itu lain, karenah itu lain. Di sana kita melihat adanya cabaran di kalangan ibu bapa dan penjaga. Jadi macam mana caranya juga, mungkin cara ringkas juga ni ibu bapa boleh menyokong perkembangan anak-anak yang mempunyai autisma ni. Saya percaya lain peringkat umur anak ni, lain cara belayan kita ni, pemerhatian kita ni bagaimana. Jadi lebih kepada cabaran. Cabaran juga cara ibu bapa boleh menyokong cabaran-cabaran perkembangan anak-anak mereka yang mengalami autisma ni. Mungkin ada nasihat. Nasihat yang paling utama saja di sini adalah kanak-kanak ini jiwa bisdurangan ini sejak lahir mereka bermain. Memang suka bermain. Jadi sejaknya lahir kita ni berinteraksi sama ke dia. Apatah lagi yang kanak-kanak dengan autisma, interaksi itu adalah penting. Sebab ada yang beranggapan kalau dibagi saja gadgets mereka ni akan teranah. Tapi sebenarnya interaksi dua belah pihak itu adalah penting. Untuk kita ni mengembangkan kemahiran kanak-kanak ini untuk berkomunikasi dan juga ia punya tingkah laku seperti respon. Bila kita ni berinteraksi dengan kanak-kanak autisma, kita ni akan dapat sedikit sebanyak walaupun indahnya kita ni 10% dorang punya perhatian, tapi ada sedikit dorang akan membagi perhatian. Itu pun sudah progress. Alhamdulillah, syukur ada progresnya. Bila kadang-kadang ia ada menoleh bila kita ni memanggil, walaupun kita ni very brief, ringkas saja ia punya macam menoleh atau macam mana saja. Ringkas saja itu pun syukur alhamdulillah daripada nada langsung. Jadi interaksi dengan anak-anak autisma ni adalah penting dengan membawa dorang bermain, membawa dorang bercerita, aktiviti yang boleh merangsang mereka punya perkembangan otak, perkembangan kemahiran yang yang dapat membantu kanak-kanak ini untuk supaya skillnya tu lagi dapat digunakan pakai melalui cara pemikiran dorang. Last sekali, secara ringkas daripada mana? Apakah harapan? ABC saja. Apakah harapan untuk anak-anak ataupun individu-individu yang mengalami autisma ini? Harapan semua pihak lain untuk individu autistik ini boleh berdikari penuh. Sebabnya bisdurang ini kalau kita ni indah membagi sokongan untuk bisdurang ini berdikari penuh dan diterima serta bersepadu dengan masyarakat. Jika kita ni indah membuka ruang itu, bila tah lagi tani kan melihat kanak-kanak autisma ni membesar dengan berdikari. Jadi untuk melihat bis dia ni berdikari, diterima oleh masyarakat, boleh bekerja, dapat menyumbang arah masyarakat kita ni atau yang kami harapkan. Libatkan dorangan libatkan, jangan dipinggirkan. Bawa bis dorangan ni sama-sama untuk menjalani aktiviti. Sekiranya kita ni beriadah, bawa dorangan ni juga beriadah. Bawa membuat sesuatu aktiviti yang boleh kita ni sama-sama macam ia terasa. Ia seperti ia biasa. Ia pun part of kita ni. Ia special, ia unik, tapi ia part of kita ni. Alhamdulillah. Sebenarnya menarik juga tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, kesedaran autisma. Banyak lagi akan tanyakan, tapi masa itu terlalu terhad. Apapun, terima kasih kepada Puan Nur Ain binti Awang Ali, iaitu selaku Pegawai Jururawat Pusat Perkembangan Kanak-kanak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.